Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam rancangan Sembang Santai, segmen Sembang Santai bersama di dalam Intusad Official, Wacana Ilmu Mencakna Isu. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita, insya-Allah sebentar lagi bersama dengan saudara kita. Nampaknya hari ini kita cepat sedikit pada hari ini. Kita akan cuba bersama beliau sebentar saja lagi untuk makluman untuk rakan-rakan. Sesiapa saja yang ingin menanyakan soalan, apa-apa semua, kita sekali lagi kita mengalu-alukan. InsyaAllah InsyaAllah kita akan tanya. Kita akan cuba cari beliau. Okay, InsyaAllah. Kita ada request, kita cuba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah tuan. Alhamdulillah. Okey, sedikit pengenalan pada hari ini kita bersama tetamu kita. Alhamdulillah awal seperti yang dijanjikan awal sedikit beberapa minit, tak ada masalah. Jadi kita bersama Encik Muhammad Nuruddin bin Amirun. Beliau merupakan seorang pengerusi Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara. Alhamdulillah kita bersama dengan dia punya paling tinggi lah ni. Untuk dalam, dia biasa sebut je DPIN ataupun DIPIN, macam mana? Dia ada nama sebutan singkatannya tuan? Sebutannya DIPEN. DIPIN ya. Okey. Jadi ada masalah lain ke apa tuan ni? So far Alhamdulillah okey. Jelas Okey. Untuk makluman kita hari berkomunikasi sempena dengan sesuai juga dengan COVID kita. Musim PKP kita pada kali ini. Saya sekarang berada di Melaka. Tuan mana tuan sekarang? Saya berada di HQ DIPEN di Danau Kota Sapak. Danau Kota HQ. Jadi hari ini kita rasa cukup betul lah kita bersama dengan orang yang utama di dalam DIPEN ni. Jadi selain itu saya suka mengingatkan sekali lagi para kami punya viewers. Saya perkenalkan kita bersama dengan Encik Muhammad Nuruddin, merupakan pengerusi DIPEN ataupun Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara. Untuk apa-apa soalan boleh bertanya saja. InsyaAllah jika kami berkesempatan, kami akan cuba menjawab sebaik mungkin. InsyaAllah ya tuan Mudah-mudahan. Okey. Baik tuan untuk makluman tuan sedikit lah tuan. Kalau ikut latar belakang tuan merupakan seorang daripada graduan UiTM, seorang ijazah sarjana muda dalam reka bentuk industri. Betul. Macam mana boleh terjebak sikit ni tuan? Sikit. Okey, latar belakang saya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jalil Intisar Official menjemput saya pada malam ni. Alhamdulillah. Salam Ramadan buat semua. Dan latar belakang saya sebenarnya saya berasal daripada Banting, Selangor. Dan latar belakang pendidikan saya ijazah sarjana muda seni reka perindustrian UiTM Shah Alam tahun 2001. Dan bagaimana boleh terjebak dalam NGO ni? Memang minat dalam seni reka industri dulu saya suka mereka bentuk dan sebagainya. Major dalam produk dan juga furniture. Dan bila mana saya bekerja selama 7 tahun bersama dengan pemaju perumahan di Shah Alam, dan kemudian saya ceburi bidang perniagaan bersama dengan HMEO Holdings yang Berhad. Seterusnya kami tubuhkan Dewan Perkasa Ekonomi Nusantara, di mana kami mengetengahkan untuk ekonomi, kewangan, IT, latihan seluruh untuk keusahanan. Dan alhamdulillah hari ini inilah yang saya ada amanahnya untuk umat Islam lah. Alhamdulillah terus pada Ramadan ni memang sesuai kita untuk bersaling bertukar fikiran. Tapi sebenarnya ramai juga tak tahu sebenarnya akronim bagi DPEIN tu sebenarnya. Okey, DPEIN bermaksud maksudnya Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara. Jadi yang dipanggil ditubuhkan pada 2017.
Betul. Tapi kalau ikutkan macam besar tu, kalau kata Dewan Perkasa dia macam-macam Dewan Perdagangan Melayu. Kemudian macam Dewan Bahasa, satu benda yang sangat besar lah macam cerita ni. Dan kenapa lagi satu dia letak di Nusantara? Kenapa dia letak ni tuan? Sikit. Okey. Apa yang boleh saya terangkan di sini, Dewan Perkasa Ekonomi Nusantara ni lebih kepada kita memperjuangkan ekonomi umat Islam, ya. Yang mana Nusantara ni kita sedia maklum bahawa orang Islam, terutamanya orang Melayu kita, seluruhlah bangsa, kita secara serumpun, kita bernaung di bawah satu Nusantara sebenarnya. Jadi perjuangan DPEN ni lebih kepada apa yang kita nak buat ni adalah untuk membangkitkan kembali ekonomi umat Islam. Dalam masa yang sama, kita nak mengagungkan semula ekonomi Islam. Terutamanya kita nak menentang sistem riba atau sistem kapitalis yang ada hari ini yang mencengkam umat Islam. Di situlah kita punya roh. Masalah ini. Jadi maksudnya lebih kita rumpun kita lebih utamakan lah setujuan ditumbuhkan rumpun kita yang terutamanya beragama Islam untuk memajukan. Terutamanya memang dia fokus dia mengeluarkan daripada sistem ekonomi riba tu. Ya, betul Ustaz. Okey, jadi sebenarnya matlamat dia tu kan kalau boleh ceritakan objektif dia, matlamat dia sebenarnya ditumbuhkan tu. Yang tadi tuan cerita berkaitan dengan Nusantara kan. Dia punya yang sebenar-benarnya tu. Sistem tadi saya nampak satu yang sistem riba tu nak lari tu. Okey. Pertama sekali hari ni apa yang kita nak buat daripada awal dulu adalah untuk kita nak menyatu padukan atau kita nak menyatukan umat Islam dari sudut ekonomi, Ustaz. Ya. Apa yang kita ada hari ini kita melihat dari sudut politik, dari sudut kepimpinan, dari sudut apa juga platform umat Islam ni sukar disatukan. Tetapi bila kita bercakap tentang ekonomi, kita melihat kembali bagaimana Rasulullah SAW, sahabat-sahabat baginda menyatukan umat Islam melalui ekonomi, dan Rasulullah sendiri pun adalah orang ekonomi sebenarnya. Jadi di situlah kita nak menyatukan umat Islam dalam satu payung ekonomi, dan sistem yang kita bawa pun adalah daripada Al-Quran. Yang mana hari ini kalau kita boleh sebut di sini adalah kita menggunakan sistem infak dan hibah. Ya, dalam Quran pun disebut ayat 26 surah Al-Baqarah apabila Allah berfirman, bandingan orang yang berinfak sama seperti sebiji benih terbit 7 tangkai minus 100 biji benih. Jadi itu matematik Allah ni sangat unik, dan apabila kita dapat merungkai rahsia-rahsia Al-Quran itu, kita dapat tahu bahawa itulah sistem sebenarnya, sistem yang baik untuk umat Islam. Infak dan hibah itu berlaku, dan insya-Allah dengan perjuangan ini kita dapat satukan umat Islam. Infak dan hibah ini dapat diterjemahkan ke seluruh umat Islam dan sistem ekonomi yang baru, insya-Allah. Jadi saya nampak walaupun tuan berlatar belakang reka bentuk industri dan masuk bidang kesawanan. Cakap ni macam ustaz lah. Jadi saya nampak yelah kena pula dengan Perkasa Ekonomi Islam. Memang dia punya pengisian dia memang ada pengisian yang berbentuk Islamik tuan. Memang difokuskan lah tu. Betul, sebab kajian dibuat hampir 15 tahun Ustaz. Apabila kita melihat sistem ekonomi ini, contohlah Ustaz, hari ini kita melihat kepada di mana ekonomi umat Islam hari ini yang kita nak bentuk, terutamanya bangsa kita di Malaysia ni seluruhnya, di mana yang kita melihat bersatunya umat Islam dalam satu payung ekonomi. Belum ada lagi yang kita melihat secara meluas. Ya. Kita lihat banyak-banyak pihak pun cuba buat, tapi masih belum nampak kematangan dari sudut penghasilan kejayaan. Tapi kami di DPEN mengusahakan apa yang Allah firman, apa yang Allah ingatkan pada umat Islam hari ini. Pertama sekali, kenapa kita menentang riba? Kerana riba ni adalah satu penyakit umat Islam yang sebenarnya kita tak boleh tolak. Kita kena tolak. Dan kita kena tolak, dan kita tahu bahawa riba mesti ditolak melalui dengan sistem. Kalau kita melihat dari sudut skop yang lebih besar, sistem kapitalis menguasai sistem ekonomi. Kenapa tidak sistem Islam itu sendiri? Tapi di mana dia punya yeast, dia punya rohnya. Maka kita berbalik pada Al-Quran. Bila balik pada Al-Quran, kita kaji setiap ayat Al-Quran yang mana infak dan hibah itulah antara yang terbaik yang kita boleh kupas. Dan alhamdulillah kami membina sistem infak dan hibah ini Ustaz, menjadi sistem IT selama 4 tahun dibina, dan alhamdulillah proof, buktinya sebahagian daripada ahli-ahli kita, usahawan kita dapat menyelesaikan masalah hutang dan riba melalui sistem yang kita ada, insya-Allah. Jadi kepada mereka yang nak tahu, kena join DPEN lah. Jadi kita boleh berikan pencerahan.
Maksudnya dia bukan hanya sekadar fizikal semata material, maksudnya dia ada keseimbangan dengan spiritual. Dia tu sedampak dalam diri kita mungkin kerohanian. Ada juga berbeza dengan persatuan lain. So, betul, Dewan tu memang betul, mudah kan. Kita nampaknya depend, saya nampak ada sedikit sebanyak ada berkaitan dengan belia. Saya lihat bila saya tengok pandangan kenapa belia pada pandangan depend. Okey. Kenapa belia ya? Alhamdulillah hari ini kita hampir ada 100 orang belia dan beliawanis yang mana hari ini kami menubuhkan Akademi Dipen dan mereka dididik, dibimbing, diajar dari sudut ilmu perniagaan, ilmu pengurusan kewangan, ilmu ekonomi, ilmu eskatologi, ilmu akhir zaman dan juga hingga kepada ilmu kerohanian. Jadi kenapa belia? Belia ni adalah satu generasi yang akan membangunkan ekonomi dari sudut pelbagai aspek kepada pembangunan negara itu sendiri atau kepada pembangunan bangsa itu sendiri, umat Islam terutamanya. Jadi hari ini Ustaz, apa yang saya boleh kongsikan sedikit sebanyak pepatah yang selalu kita sebut dalam kita punya perjuangan adalah jika kita nak melihat sesuatu kejayaan satu bangsa atau kekuatan satu bangsa itu, maka lihatlah kepada anak mudanya. Hari ini kalau kita melihat anak muda, kita melihat anak-anak muda hari ini, kita boleh melihat jauh apakah kejayaan satu bangsa itu akan berjaya atau tidak. Jadi dari sudut ekonomi, kita melihat bagaimana anak-anak muda ni dididik supaya mereka daripada usia awal, mereka dah tahu dah bahaya riba, kenapa kita perlu tolak konsep riba itu sendiri, sehinggalah kepada konsep kerohanian yang kita terapkan. Dan yang penting adalah sekiranya kita dapat membantu anak-anak muda ini untuk menjadi usahawan muda tanpa modal pinjaman sebagai contoh. Tanpa modal pinjaman. Jadi bagaimana? Adakah mereka perlu membayar loan setiap bulan selama 10 tahun, 15 tahun sebagai contoh? Atau mereka nak berusaha dalam tempoh 2 tahun untuk mengumpulkan dana modal perniagaan? Seterusnya, tidak ada apa-apa pun kekangan dari sudut bayaran-bayaran bulanan dan sebagainya, bebanan-bebanan hutang itu. Jadi hari ini kita melihat belia-belia yang kita didik hari ini, Alhamdulillah, dapat kesedaran riba itu sendiri dan juga dapat memberikan mereka satu suntikan usaha mereka bahawa nak berniaga perlu usaha untuk mencari modal dengan cara yang kita ada, insyaAllah, Alhamdulillah hari ini. Dan seterusnya mereka nak berniaga pun ada cara dan bimbingan kita sendiri. Ini yang kita nak tekankan didikan kepada belia. Jadi kita tak nak belia hari ini, macam contoh saya boleh kongsikan pada Ustaz ya. Kajian kami pada beberapa tahun lepas, lebih kurang 200,000 graduate balik daripada overseas tidak ada pekerjaan. Okay. Jadi di mana mereka nak dibantu? Itu belum lagi golongan graduan daripada lokal, daripada tempatan. Dan mereka yang tercicir dalam pelajaran. Siapa yang nak meraihkan mereka? Jadi hari ini Dipen membuka belia-belia ini, golongan-golongan belia-belia wanis ini untuk bersama dengan Dipen supaya kami dapat didik untuk kepada ke arah keusahawan, seterusnya menjadi seorang pemimpin ekonomi yang beriman. Itu yang kita nak. Jadi sebelum ni untuk makluman Encik Nordin, saya pernah buat satu slot untuk menabang bersama suara belia, suara mahasiswa. Dan saya pun bertanya kepada mereka berkenaan dengan satu kajian yang memang dah dibuat berkenaan dengan kepincangan perusahaan kewangan kepada kalangan mahasiswa sendiri. Yang menjadi masa belajar memang masalah duit. Pinjam, lepas tu dah habis belajar boleh dapat kerja dah kena bayar pinjaman dan semua. Jadi adalah amat menarik. Kalau bagi pandangan Encik Nordin, perlu tak sebenarnya pengajaran kewangan ni perlu diajar sebenarnya dalam sistem sama ada di peringkat persekolahan ataupun di peringkat universiti sebenarnya perlu diajar sebarluaskan ilmu ni sebenarnya. Okey, memang sepatutnya diajar, tapi dari sudut yang kita lihat hari ini pengurusan kewangan itu kurang diajar. Contohnya kalau dalam bidang financial, dalam bidang ekonomi, kita ada pengurusan kewangan, pengurusan risiko dan sebagainya. Hari ini kalau kita melihat dari sudut perniagaan sebagai contoh di mana hari ini golongan belia yang nak menjadi seorang usahawan atau berniaga ramai, tetapi mereka kekurangan ilmu tentang pengurusan kewangan, pengurusan perniagaan, pengurusan risiko, pengurusan melibatkan tentang ekonomi mereka sendiri dan sebagainya.
Dan hari ini bila kita dedahkan perkara ini, malah kami pun buat seminar-seminar di IPT, ya. Saya sendiri pun turun Padang ke IPT, IPTA, IPTS dan sebagainya. Di sini kita melihat kecenderungan belia-belia kita ni nak berniaga, tetapi mereka sendiri pun tak tahu nak berniaga apa. Ini salah satu faktor yang kita pun pelik. Kalau contohnya saya pernah bertanya pada seorang pelajar universiti yang jurusan pengurusan business study atau dari sudut perniagaan marketing dan sebagainya, kan. Bila saya tanya, esok dah graduate nak berniaga apa? Bila dah keluar universiti nak jadi usahawan, nak berniaga apa? Soalan itu pun mereka tak jawab. Jadi kita melihat pada mereka dari sudut kematangan fikiran yang mereka patutnya merancang masa depan mereka. Kalau nak ikut pada sirah Rasulullah pun, Rasulullah SAW adalah seorang peniaga, seorang usahawan dan seorang korporat. Jadi kita nak mereka mendapat suntikan supaya mereka tahu bahawa berniaga tu salah satu sunnah dan mereka patut tahu, dan nak berniaga kena ada ilmu. Banyak hari ni contoh ilmu marketing, ilmu pemasaran. Banyak perkara yang kita tekankan dalam kita punya kursus latihan dan seminar yang kita buat hari ini, pendedahan ini. Barulah golongan belia maupun ibu bapa hari ini melihat kepada kesedaran yang baik bahawa anak mereka patut dididik, diajar atau dibimbing dari sudut perniagaan, yang mana pengurusan kewangan ini daripada seawal usia muda mereka perlu disedarkan tentang sistem ekonomi Islam yang terbaik. Adakah Encik Nurdin setuju sebenarnya daripada peringkat universiti, terutamanya kos-kos macam ilmu perniagaan, perakaunan semua, mereka lebih ke arah teori saja tanpa mengajar pada segi cara hidup sebenarnya tu, cara pengurusan. Sebab bila keluar tu menganggur. Okey. Saya sendiri pun seorang lulusan universiti, ya. Dulu zaman saya pun susah juga nak cari kerja dan sebagainya. Tapi kita nak berniaga, kan. Jadi apa yang kita lihat hari ini lebih kepada mereka nak berniaga tu, mereka perlu tahu ilmu perniagaan. Contohnya hari ini yang mereka belajar pun hari ini, maaf cakap, saya boleh ketengahkan pendapat bahawa apa yang diajar hari ini banyak sistem dipengaruhi oleh sistem kapitalis, bukan sistem Islam. Jadi perniagaan sistem Islam tu bagaimana? Hari ini bila kita bercakap tentang perniagaan, Dipen sendiri ramai yang skeptical dengan sistem Dipen, yang Dipen bawa ke depan. Contohnya mereka kata kami sebagai MLM lah, sistem pelaburan dan sebagainya. Semua tak betul. Tapi bila kita bercakap tentang bisnes perniagaan, faktor atau elemen, ada dua perkara. Contohnya bisnes yang ada produk dengan yang tidak ada produk. Maksudnya produk fizikal. Okey. Kalau kita sebut tentang produk perkhidmatan, ini yang kita buat. Produk perkhidmatan. Jadi tak ramai pun tahu produk perkhidmatan ni macam mana. Tak ramai pun tahu bahawa produk perkhidmatan ni sebenarnya adalah lebih menguntungkan dan lebih baik berbanding dengan jual produk yang fizikal, sebagai contoh. Jadi ini antara faktor yang generasi belia ni didedahkan supaya mereka tahu bahawa banyak cabang perniagaan yang boleh diceburi, tetapi mestilah melalui dengan pembelajaran ilmu-ilmu yang mereka kena ambil dulu. Jadi dari sudut pengurusan, pemasaran, dari sudut pelbagai aspek, barulah mereka tahu bahawa inilah dia perniagaan yang sebenarnya dari sudut konteks Islam. Bukan yang kapitalis atau yang sedia ada yang kita nampak di luar sana, hanya bergantung kepada profit oriented sahaja. Tetapi dari sudut ibadahnya, contoh zakatnya, sedekahnya, infaknya, dan keberkatan itu kurang ditekankan yang ada di luar sana lah. Jadi sebab tu kami penekanan lebih kepada itu. Menarik tu. Memang betul pun kalau kita ikut hakikatnya memang macam tu. Hanya sekadar belajar membaca buku je kan, belum ke mana sebenarnya. Untuk makluman, untuk viewers kita ni, Alhamdulillah ada yang cerita pasal apa Ustaz, ada yang sonata. Memang saya letak sonata tu, saya pakai kod. Ada yang bagus ekonomi zaman, Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya suka ingatkan, jika ada apa-apa soalan, sila kemukakan untuk kita jawab bersama. InsyaAllah kita huraikan apa-apa yang boleh. Dan saya nampak pun ada juga yang tadi viewers cakap, saya pernah menghadiri program seminar di universiti. Bagus, Tania, bagus. Maksudnya ada kesan. Ada kesan. Tak tahu menulis mana. Alhamdulillah. Memang ramai yang menyetujui bahawa kita, terutamanya kita ni golongan yang majoriti Islam, dan kita perlu ketengahkan. Ramai yang berminat ekonomi Islam ni perlu.
sekarang ni kita nampak semenjak ni rasa dah dekat hampir 10 hingga dekat 20 tahun, kesedaran masyarakat kita tu ke arah Islamik tu dah lebih nampak. Ingat? Ya, betul. Itu tampaknya begitu menarik lah. Jadi depend, kata orang, kena pada kena pada masanya lah dia muncul dekat situ. Right, tapi dalam banyak-banyak ni kan, Tuan, memang belia yang memang menjadi pilihan ataupun golongan bukan belia, macam mana kecil hati pula. Okey, tajuk malam ni memang untuk ekonomi belia. Sebenarnya kita terbuka kepada semua golongan, Ustaz. Golongan usahawan, golongan pesara, golongan kaitan kerajaan, golongan usahawan swasta ke sebagainya. So, kita terbuka kepada umat Islam sebenarnya. Sebab Dewan tu sendiri adalah kita ketengahkan tentang keahlian Dewan. Ya, keahlian Dewan. Contohnya, nak menjadi ahli Dewan, ahli pertubuhan, dia ada yuran tahunan dia, contoh RM100 setahun kan. Jadi kita ada banyak kategori. Contoh usahawan boleh, sebagai peniaga boleh, sebagai pengguna. Malah hari ni Ustaz, kalau boleh saya ketengahkan sedikit tentang apa yang kita buat hari ni adalah, boleh saya tunjuk sikit Ustaz ya? Kita punya info. Boleh, sangat dia lalukan. Okey. Kalau hari ni kita sedang membuat satu kempen besar-besaran seluruh Malaysia, iaitu kempen kuasa beli Muslim. Yang mana kempen kuasa beli Muslim ini berbeza dengan BMF. Ini saya perlu statementkan lah. Kerana ada orang ingat kita menunggang BMF sebenarnya, tetapi tidak. Kempen kuasa beli Muslim kami buat pada awal dulu, sekitar beberapa tahun lepas, yang mana kita nak kumpulkan kuasa beli pasaran. Hari ini kalau kita membicarakan tentang the purchasing power, kita sebenarnya umat Islam, umat Melayu terutamanya umat Islam, adalah kuasa beli yang sangat besar. Ustaz pun setuju. Betul? Jadi hari ini, di mana hari ini kita nak mengumpulkan kuasa beli umat Islam hari ini, serta dalam masa yang sama, kita juga memperkasakan dari sudut perniagaan. Jadi hari ini bila kuasa beli Muslim dapat disatukan bersama dengan NGO yang lain, antaranya PPMN, Persatuan Pengguna Muslim Nusantara, dan juga Kelab Usahawan Muslim Nusantara, ada 3 NGO utama. Okey, jadi kuasa beli Muslim ni kita lebih kepada perkasa ekonomi 2P, pengguna dan peniaga. Kalau kita ada, kalau anda pernah membeli atau menyumbang atau kit ini telah diedarkan di seluruh Malaysia sebelum ni dengan nilai RM10 dan kita berikan satu tiket pas seminar bernilai RM299 yang sebelum inilah ya. Dan di sini kita terangkan apa yang kita buat. Kita ada 9 program CSR atau tanggungjawab sosial yang kita buat terhadap beberapa golongan, termasuk golongan beli yang kita buat hari ini. So, kuasa beli Muslim ini sebenarnya lebih kepada perkasa pengguna dan peniaga di bawah kuasa beli Muslim.Asia. Ini adalah satu sistem yang mana kita sendiri bina Ustaz ya, kita tidak ciluk mana-mana sistem. Dan hari ini Alhamdulillah kita ada 181,000 ahli KBM, kuasa beli Muslim yang telah didaftarkan. Jadi kita sasarkan kepada keahlian DPN sendiri pun 3 juta keahlian umat Islam. Jadi hari ini Ustaz, bila kita bicara tentang ekonomi, Ustaz boleh lihat kepada lebih membesar, perkara yang lebih besar, iaitu sekiranya 3 juta umat Islam dapat disatukan dalam satu payung ekonomi. Banyak sektor-sektor atau subsektor perniagaan orang Melayu dapat diwujudkan atau dapat dikembangkan. Contohnya, kalau saya ambil 10% daripada 3 juta umat Islam, ada 300,000. Dan ada pengusaha ayam atau pengusaha mi dan sebagainya, orang Melayu kita punya produk, ada 300,000 daripada 10% 3 juta umat Islam. Pasaran. Kalau kita ambil 10% daripada 300,000, 30,000 Ustaz. Tak pernah tangan Ustaz sebenarnya kalau kita cakap tentang perniagaan yang kita dapat satukan kuasa beli ni. Jadi hari ini yang kita perjuangkan, kuasa beli Muslim. Bila kuasa beli Muslim ini kita ketengahkan, ramai Alhamdulillah yang memberi respon yang sangat positif. Dan mereka menyokong kuasa beli Muslim dan menjadi ahli KBM, ahli kuasa beli Muslim, yang kita telah daftarkan seramai 181,000 itu. Dan kemudian baru kita akan berikan mereka info-info yang seterusnya. Mereka boleh daftar sebagai ahli, daftar sebagai usahawan, daftar sebagai ejen dan sebagainya. Itu semua merangkupi kita punya program-program yang kita laksanakan. Alhamdulillah. Termasuklah golongan belia. Maksud 3 juta tu satu angka yang termasuk belia lah, 3 juta. 3 juta ni adalah keahlian keseluruhan. Keahlian. Yang kita sahkan 3 juta minimum Ustaz Minimum. Tu saya pun nak tanya ni, kenapa 3 juta tu, angka 3 juta? 3 juta tu sebenarnya lebih kepada, kita ambil macam ni Ustaz
dalam kita punya kita punya plan induk kami plan induk kami kita namakan sebagai gagasan dakwah ekonomi 3M. Dan 3M itu bermaksud Muslim, Mikro dan Makro. Apa dia Muslim, Mikro dan Makro? 3M. Okey, 3M ni adalah Muslim, umat Islam yang akan didaftarkan di bawah DIPEN. Yang keduanya, Mikro ni adalah pencarian ekonomi mereka sendiri, ya, secara kecil-kecilan atau secara bermula pada berdikit-dikit untuk menampung mereka punya dana atau duit lah, atau perbelanjaan mereka, simpanan mereka dan sebagainya. Dan makro ni adalah kita nak mewujudkan ekonomi perniagaan dalam umat Islam. Dan 3M ni kita ambil kejutan ni 3 million lah, maksudnya 3 juta umat Islam. Tapi dari sudut kajian yang kita buat, katalah kita ada 15 juta umat Islam sebagai contoh lah Ustaz, 15 juta umat Islam di Malaysia lah sebagai contoh. Yang dewasa tolaklah, yang kanak-kanak apa semua, sekurang-kurangnya 3 juta lah minimum yang kita sasarkan. Dan Alhamdulillah, sekiranya berlaku kepada Nusantara, kepada Indonesia, Brunei dan sebagainya, maka lebihlah kita punya keahlian dari sudut Nusantara itu sendiri. Jadi kalau dah luar tu agaknya ada target besar lagi tu. InsyaAllah. Dan kita sedang usahakan untuk ke peringkat lebih besar seperti Indonesia, di Brunei, di mana-mana Nusantara. Dan kita akan masuk ke pasaran dari sudut produk perkhidmatan itu sendiri, iaitu lebih kepada keusahanan. Jawab sikit Fauzan Yusof, dia kata Ustaz masuk DIPEN cukup lah 3 juta. Dah ni awak bagi. Alhamdulillah Ustaz pun dah ni ya. Tapi tak bias kan, kami tak bias, jangan risau. Kami cuba memberi pencerahan, satu benda yang menarik sebenarnya, satu benda baru. Walaupun saya berkenal, tapi saya amat tertarik dengan, program bukan semua orang, bukan kalang-kalang kata orang kan. Ustaz Tuan Nurdin orang Jawa ke apa? Tidaklah, mana ada. Orang Banting. Saya Jawa. Jawa berbanting Ustaz. Aduh. Jadi dengan sebab tu sebenarnya tak cukup ke bantuan kerajaan sebenarnya. Bila kita cerita pasal balik pada bantuan pada segi belia ke, ataupun golongan yang macam tuan sebutkan tadi, yang hingga kada yang makro mikro ni. Tak cukup ke sebenarnya? Ini konteks belia ke apa ni? Belia kita ambil belia sikit lah. Maksudnya bila kan kerajaan kita, bila kerajaan bagi bantuan dana untuk belia apa semua, belia banyak mengganggu. Nak cari ruang dan peluang. Okey. Ini pengalaman saya Ustaz ya. Kami pernah mohon banyak pihak institusi kerajaan ke mana-mana ke tentang dana untuk usahawan, belia dan sebagainya. Tetapi orang kata belum rezeki lah Ustaz ya. Maksudnya tidak diterima dan sebagainya. Jadi kami mengambil pendekatan inisiatif sendiri. Apa yang kami ada, dan DIPEN ini tertubuh bukan atas dana luar atau bantuan mana-mana pihak, terutama kerajaan dan sebagainya. Malah kami pun ditanya, adakah orang politik belakang kami? Dan saya kata totally memang tidak ada satu pun politician di dalam kita punya organisasi atau suntikan dana dan sebagainya. Kami bergerak atas kapasiti kami sendiri. Yang mana keuntungan apa yang kami perolehi melalui bisnes kami sendiri, kami infakkan semula kepada golongan-golongan ini. Ramai yang skeptikal, yang tidak faham tentang proses infak dan hibah. Ada yang kata kami collect orang ramai, lepas tu kami dengan yang infak balik pada orang apa semua dan sebagainya kan. Itu tak betul. Itu memang salah. Sangat salah. Dan apa yang kami buat sebenarnya adalah keuntungan, sebagai contoh Ustaz. Untung RM100. Okay? Untung RM100. Kami ambil katalah 10% sahaja. Pun dah untung, dah boleh menampung kos operasi sebagai contoh ya. RM90 kita infak balik, kita hibah balik, kita berikan balik kepada umat Islam. Jadi perkara ini kami dah jayakan dan provennya adalah lebih dapat membantu umat Islam. Terutama belia, konteks belia kita sebut malam ni. Sebagai contoh Ustaz. Kalau saya sebut hari ini, hampir 100 belia yang kami ada hari ini, mereka belajar secara percuma di bawah akademi DIPEN, yang mana mereka hanya bayar RM300.5 untuk diri mereka sendiri. Atas perbelanjaan mereka punya pakaian dan sebagainya. Tetapi RM200 lagi penjaga mereka kena menjadi ahli DIPEN, kerana akademi DIPEN ni hanya terbuka kepada manfaat kepada ahli DIPEN saja. Sebagai contoh, ibu bapa jadi ahli DIPEN bayar RM200 sebagai ahli DIPEN kan. Okey, anaknya dapat belajar di akademi DIPEN dengan hanya bayar RM300.5, itu pun untuk kelengkapan mereka sendiri. Kita bagi vest, kita bagi
bag, kita bagi bermacam-macam lah mereka punya pakaian lah sebagai contoh kan. Dan mereka ditanggung oleh DIPEN selama 3 tahun pembelajaran atau pengajian mereka di sini. 3 tahun. 3 tahun, kita tanggung seorang dengan perbelanjaan, kos perbelanjaan RM40,000. Wah. Ya. Jauh. Okey. Keluar 300. Jadi okey. Kalau hari ni DIPEN boleh buktikan bahawa seorang belia, contoh yang tercicir ya, yang kita tercicir dalam pelajaran atau mereka punya dia punya kehidupan kan, kita ambil, kita didik, kita bimbing di bawah keizinan kebenaran keluarga, dan keluarganya pun berdaftar dengan kami sebagai ahli DIPEN, so manfaat kepada anak. So kita tanggung sepenuhnya RM40,000 untuk 3 tahun punya pengajian, termasuk penginapan, makan dan minum dan kelas-kelas pengajian. Soalan mudah tuan. Bercelah sekejap. Okey. Menarik. Dah macam YB. Boleh untung ke ni? Okey. Macam saya kata, kita tidak melihat kepada profit oriented Ustaz ya. Lebih kepada kita lebih kepada apa yang buat dia adalah untuk manfaat dan jariah kepada jalan Allah. Hari ini kalau kita boleh buktikan bahawa infak dan hibah itu berlaku ke atas DIPEN yang boleh kita memberikan semula manfaat kepada umat Islam yang lain, kenapa tidak pihak lain? Kenapa contoh? Dalam perniagaan contohnya katalah 40% untung. Okey. Kalau ambil 20% untung lagi tak Ustaz? Mesti untung lagi betul? Kenapa ambil 20%? Kenapa ambil 40%? Sedangkan lebih kita boleh infak balik. Kita boleh memberi balik. Jadi hari ini kita dah buktikan bahawa kita boleh buat. Sebab tu hari ini kita memberikan satu peluang. Malah saya sendiri pun dah pergi ke tanah rancangan Felda yang sebelum COVID ni. Saya dah round semenanjung kita buka program-program belia ni supaya mereka didedahkan bahawa ada peluang. Kami wujud untuk memberi peluang kepada anak muda belia ni supaya mereka dapat diraikan di pasaran, supaya mereka ada kerjaya dalam masa depan mereka. Dan juga yang penting adalah kerohanian, dia punya akidah, tauhidnya tu semua kita jaga. Dan alhamdulillah hari ini kejayaan seorang belia yang kita lihat hari ini, mereka diberikan keistimewaan dapat beli kereta dengan cash tanpa riba. Itu yang paling seronok sekali. Betul lah tu. Jadi matlamat tu betul lah keseimbangan tu dunia akhirat. Satu benda yang sangat menarik lah dengan infak, dengan kos pembelajaran sebenarnya RM40,000 seorang. Dengan hanya bayar RM300 pun. RM300 saya tengok pun bukan DIPEN ambil. Maksudnya dengan beli baju apa semua tu dapat balik. Habis DIPEN ambil berapa ringgit sebenarnya boleh bayar bil api air ke macam mana? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kita berjaya buktikan dengan makan mereka, pakaian mereka, penginapan mereka, kita tanggung ada hostel apa semua. Dan maka mereka melihat kepada orang kata pengorbanan satu entiti ini yang betul-betul dinamik kepada Islam, yang mana perjuangan ini lebih kepada manfaat umat Islam, kita dapat buktikan. Dan mana yang dah berjaya, yang ada usaha yang lebih baik, mereka punya pembangunan diri, kita berikan mereka satu package lah Ustaz ya, satu package yang mana kita berikan mereka satu kenderaan yang tanpa riba, yang mana mereka dapat gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, walaupun tak semahal kereta baru, tetapi sekurang-kurangnya mereka berbangga ada kenderaan yang tanpa riba, dan ibu bapa tanpa riba itu. Betul. Ibu bapa mereka yang dapat perolehan ini manfaat ini sangat bersyukur bahawa anak muda seusia 19 tahun, 21 tahun, 22 tahun dapat beli kereta tanpa riba. Ini yang kita nak lihat, kita memperlihatkan kepada masyarakat Islam hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ini satu momentum yang lebih baiklah selepas ini. Saya nampak satu role model yang bagus sebenarnya sistem ni kalau betul. Nak kata MLM macam M, tidak kan. Nak kata ni, ada belajar macam ni pula. Saya pun, satu benda yang sebenarnya kita baru terjumpa sebenarnya. Tapi bagus, DIPEN bawa benda ni. Sebenarnya benda ni boleh buat. Perkara ni kita boleh buat sebenarnya. Sebenarnya, saya tambah sikit Ustaz. Kita buat kerana apa? Kerana kita bukan keseorangan. Maksud kita buat secara ekonomi berjemaah. Itu yang penting. Ekonomi berjemaah adalah satu jaminan kepada penghasilan atau pembangunan ekonomi umat Islam secara overall, secara keseluruhan. Maka sebab tu kita nak 3 juta keadaan sekurang-kurangnya minimum untuk bangkitkan kembali ekonomi umat Islam seluruh Nusantara, insyaAllah. Betul lah tu. Dan yang bagusnya saya nampak apabila benda ni dah, bila berjaya, kita ada benda yang kita ada suntik, elemen spiritual tu. Yang tu saya nampak. Jadi saya patah balik, kita ingat balik. Kan? Betul. Macam ala-ala kami bukanlah kan.
Tak ada. Tak ada. Tapi seronok sebenarnya. Bila kita tengok macam ni, terutamanya generasi-generasi yang muda. Dan saya berkenan bila cerita pasal golongan yang tercecer tu. Tercecer maksud tuan tu macam mana tuan? Okey. Anak muda tercecer nampaknya. Ada satu platform untuk golongan macam ni. Nampak? Tercecer itu maksudnya kalau di sudut kerajaan ni yang tak dapat masuk industri, mereka masuk kemahiran, betul kemahiran. Jadi kami ni mula-mulanya banyak batch yang awal ni, mereka ni daripada rakan-rakan yang memperkenalkan Akademi Dipen, Akademi Belia ni, program didik niaga belia yang kita panggil ni, Youth Apprentice ni, lebih kepada kawan-kawan mereka yang dikenalkan oleh kawan-kawan mereka yang menjadi pelatih-pelatih. Antara yang ramainya adalah golongan Mak Rempit. Jadi golongan Mak Rempit ni, kalau kita dekati mereka, dan mereka ni sebenarnya banyak kepakaran-kepakaran yang kita tidak tahu. Jadi bila kita bimbing mereka, didik mereka melalui kerohanian, yang pertama sekali kerohanian lah. Kita didik mereka balik solat, zikirnya, kita didik dari sudut keimanan mereka, dibina balik semula dan sebagainya. Barulah kita serapkan mereka ilmu-ilmu duniawi yang perniagaan, ekonomi dan sebagainya. Kita gunakan kaedah yang kerohanian. Maksudnya kita menyentuh jiwa mereka dulu. Apa sebenarnya yang kita nak beri pada mereka, dan setidak-tidaknya mereka faham bahawa dunia ni belum tamat lagi. Kerjaya mereka atau masa depan mereka belum tamat lagi. Dan mereka bila dibimbing, saya boleh kata lebih baik daripada orang lain. Sekiranya dapat di groom mereka ni semua. Dan buktinya memang ada. Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu, ada jumlah tu ya, kadang-kadang kita tengok macam mana nak cari tu diorang datang sendiri ke, ataupun tawaran tu jumpa dia orang tengah berlumba tahan masuk. Tak ada. Lebih kepada macam ni, Ustaz. Kami banyak pendekatan. Pertama sekali saya kata, saya sendiri buat seminar tentang Akademi Belia ni. Sebab Akademi Belia ni di bawah pengawasan saya sendiri lah. Sebelum ni memang kita direct, kita sayang pada belia ni, kita dekati mereka dan di bawah pengawasan saya sendiri. Dan seminar-seminar yang dijalankan pun di seluruh tempat. Dan lebih antaranya adalah kepada mulut ke mulut lah. Maksudnya kawan mereka, contoh saya dah masuk Akademi Dipen, so saya balik kampung, saya cakap dengan kawan, ada 5-6 orang lagi gigi rempit sebagai contoh, mereka berminat dan sebagainya kan. Jadi bila mereka datang ke sini, barulah mereka tahu bahawa di sinilah tempat mereka boleh bina masa depan dan kehidupan mereka balik. Dan ibu bapa terkejut bila anak mereka berubah 360 darjah daripada yang dulu berubah pada yang sekarang. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tu. Memang kita nak yang tu sebenarnya. Ada orang ambil tahu. Yelah. Kerajaan pun tak terkejar sebenarnya. NGO. Kita bantu. Dipen ni dia pun ada juga ambil peranan NGO kan. Macam pelbagai kebolehan. Satunya sebenarnya, ada tak macam jumlah had sesekali untuk kata saya tertarik kepada yang kata Akademi Dipen tu. Okey, Akademi Belia atau panggil program dia. Ataupun boleh tak kita ceritakan aktiviti yang sebenarnya yang dilaksanakan Dipen untuk khas untuk golongan belia saja? Okey. Mereka akan kita ambil batch by batch, Ustaz ya. Batch by batch. Contohnya kita buka contoh 100 orang belia yang lepas Covid. Patut sebelum Covid tadi kita dah buat gerak kerja satu Malaysia ni. Ya? Dan 100 orang belia ni kita ambil dulu sebab peruntukan yang kita dah persetujui untuk kita berikan pada 100 orang belia dan beliawanis ni, yang mana saya sendiri pun buka di Tanah Rancangan Felda, ya, di Pusat Bandar Jengka dan sebagainya. Dan aktiviti mereka ni siang, di waktu siang mereka buat pemasaran, belajar tentang pemasaran, ilmu pemasaran, ilmu marketing, ilmu pemasaran. Ilmu pemasaran ni dia tak boleh belajar ajar teori saja, Ustaz. Maksudnya dia kena berjumpa dengan orang, see more people. Mereka berjumpa dengan orang, mereka tahu bahawa apa yang kurang dan lebih atas mereka punya ilmu yang mereka dah bakat atau apa yang mereka dah pelajari sebagai contoh. Jadi siang mereka belajar tentang pengurusan pemasaran, ya, atau skop subjek pemasaran yang berjumpa dengan ramai orang, dan mereka buat kempen ni lah. Mereka buat kempen ni. Kuasa Belia Muslim ni. Sebenarnya mereka bawa kit kempen. Kita panggil kit dakwah ni sebenarnya. Kit kempen ni mereka jumpa dengan orang dan mereka perkenalkan program di luar sana. Kempen Kuasa Belia Muslim ni apa manfaat kepada umat Islam dan sebagainya. Dan malam mereka akan belajar tentang pengurusan atau kelas IT. Sebab kami banyak sistem IT.
Jadi pengurusan tentang IT. Lepas tu malam kita ada belajar apa ni? Bahasa Arab, kita belajar kelas mengaji, benda-benda Iqra lagi pun kita mulakan. Dan weekend kita ajar mereka tentang ilmu silat, riadah mereka, silat lah. Ada silat, bagus. Ada. Jadi penuh dengan aktiviti untuk pembangunan diri mereka. Betul. Yang itu. Jadi daripada mereka yang sibuk main game, dah kurang main game dah. Dari sibuk yang macam-macam, jadi kita sibukkan mereka dengan aktiviti yang lebih sihat dan lebih mencerna akal lah. Yang itu. Itu yang lebih baik. Dan mereka mempelajari setiap hari ilmu perniagaan secara langsung dan tidak langsung. Terutamanya pemasaran dan juga pengurusan perniagaan dan sebagainya. Logik yang saya nampak, patutlah saya nampak lah ni pandangan pribadi, patut saya nampak program bagi saya ni namanya program pemulihan lah. Program pemulihan bagi belia tercicir ni saya nampak, ataupun yang jenis yang berminat terhadap program akademi ni. Sebab apabila kata pengisian tadi dengan silat, dengan program zikir, maksudnya mereka ni telah disibukkan sebenarnya. Dah disibukkan dengan aktiviti yang bermanfaat, yang lebih baik. Tak ada masa untuk nak mikir benda yang bukan, dan telah dilatih untuk memikir masalah umat juga ni sebenarnya, supaya diorang ni untuk belajar macam pemasaran. Dan yang lagi baiknya, mereka ada satu program kita panggil motivasi kerohanian zikrullah, majlis zikir kepada mereka untuk pengisian dalaman dan penyucian dalaman mereka. Dan mereka tahu bahawa hari ni, berapa ramai hari golongan belia yang kita boleh sebut tentang zikir atau zikrullah. Kita zikir lazim. Dan zikir lazim kita ni kita berikan kepada mereka ni bagaimana pengajian zikrullah ni dapat membina kerohanian dalaman mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, bersifat yang lebih mulia, penyayang dan sebagainya daripada dulu sebagai mak rempit, kaki lumba dan sebagainya kan. Ini kesannya. Jadi ramai yang tidak tahu bahawa apa yang kita buat kepada belia ni bukan seperti tempat lain, ya, macam pusat-pusat pemulihan yang lain-lain, tetapi kita lebih menjurus kepada Islamic pattern itu sendiri. Yalah. Tak perlu pakai serban dan apa semua sebenarnya. Dibina ke dalam tu. Dalam lah. Jadi saya betul terfikir juga macam Ustaz Hafiz ke kan. Rupanya dia macam tasawuf, golongan tasawuf dia relax jelah. Macam mana sekolah sekolah menengah agama style macam tu je, relax. Itulah saya nak dia lebih kepada macam ni. Akademi Lipan ni mendidik mereka kematangan fikiran, kematangan dari sudut dalaman, kematangan melihat sesuatu perkara dan sebagainya dari sudut Islamik. Dan yang penting adalah bila mereka mula berzikir, kesedaran keinsafan itu timbul. Jadi lepas keinsafan itu timbul, apa yang mereka fikirkan? Kebanyakan mereka memikirkan tentang ibu bapa, keluarga. Jadi situlah kita suntik mereka melalui apa nak buat kepada ibu bapa. Balas pengorbanan ibu bapa dengan kejayaan. Kejayaan macam mana nak buat? Kita berikan perniagaan. Didikkan ilmu-ilmu perniagaan. Itu yang kita berikan kepada mereka supaya mereka tahu bahawa masa depan mereka masih lagi panjang dan mereka boleh memberikan bakti atau jasa kepada ibu bapa mereka melalui kejayaan mereka itu sendiri. Jadi kalau macam contoh yang dia kata yang macam mana tu dapat dia macam menarik sikit. Boleh kita congkir sikit rahsia. Orang ni belajar dan dia belajar untuk urusan, tapi masa udah berdapat masa tu pada masa yang sama boleh beli kereta. Contoh ada contoh formula tu macam mana? Okey, contoh formula. Okey, dia tentang yang kenderaan apa semua tu adalah hadiah daripada pihak akademi yang mana mereka dapat memiliki belajar free dapat hadiah lagi. Tanpa riba Ustaz. Maksudnya mereka ada income mereka sendiri Ustaz. Mereka ada income sendiri. Melalui kempen Kuasa Belia Muslim ni mereka ada income mereka sendiri dan income harian. Jadi prestasi mereka tu memperlihatkan bahawa mereka dah boleh mampu untuk membeli satu kenderaan atau aset mereka sendiri walaupun murah tetapi sekurang-kurangnya ada. Sebagai contoh kalaulah pelajar IPT masih lagi belajar, masih lagi struggle dengan belajar apa semua tu, belum dapat berkereta, tetapi mereka di sini dah dapat sebuah kenderaan atau kereta tanpa riba yang mereka mampu untuk bayar secara berdikit-dikit. Itu yang penting. Dan saya nak kongsikan kepada Ustaz bila mereka dinerahkan tentang riba sebagai contoh, saya ambil konteks riba. Saya pergi ke Puchong, jumpa dengan seorang pemimpin belia di sana. Dan apa yang menariknya, pemimpin belia tu dia maklum kepada saya, dia kata, "Tuan, saya dah tahu dah tentang kempen Kuasa Belia Muslim ni. Budak tuan dah datang jumpa saya cerita tentang riba," dia kata.
Jadi saya terkesan sampai saya takut tentang riba ni kerana apa? Budak tuan sebut bahawa ayat 279 Al-Baqarah Allah menyebut bahawa Allah memerangi orang yang ada riba. Jadi saya terkesan. Jadi di situ saya melihat pada kejayaan beliau itu dapat memberi dakwah, dapat menyampaikan dakwah dengan betul, dengan baik kepada orang luar di sana. Itu satu kejayaan yang sangat besar yang bagi saya, alhamdulillah, inilah yang kita nak. Kesannya kepada umat Islam yang lain apabila beliau itu menjadi suara kepada firman Allah bahawa riba itu diperangi Allah dan sebagainya. Jadi orang itu terkesan sampai tak nak ambil riba, tak nak ambil loan lagi sebagai contoh. Ini antara cerita yang menarik di kalangan beliau kami. Maksudnya sebenarnya ruang dan peluang tu masih lagi luas sebenarnya. Untuk kita, sebab depend. Yalah, mungkin ada sebahagian mungkin bagian yang dah tahu. Tapi macam belum lagi sekarang ni berapa pencapaian sekarang ni? Berapa ribu dah sekarang? Keahlian hari ini 3 juta tu. Okey, kita bermula pada 2017 dan kita masih lagi mendaki angka-angka seterusnya dan keahlian yang berdaftar di bawah Dipen hampir 10,000 orang. Tetapi angka besar yang kita dapat melalui kempen ini sebagai pintu masuk ahli kepada kuasa beli Muslim adalah 181,000 yang saya update sekejap tadi. 181,000 ini dia sebagai ahli kempen kuasa beli Muslim dan seterusnya mereka akan menjalani peringkat yang mana kita akan offer mereka sebagai keahlian usahawan, keahlian sebagai peniaga, ejen atau apa juga platform yang kita ada supaya mereka dapat lebih mendalam apa sebenarnya yang kita bawa untuk pembangunan umat Islam ni. Sebagai ahli kempen kuasa beli Muslim, kita ada hampir 200,000 orang setakat ini, alhamdulillah. Dan lepas COVID ini, lepas PKP ini, insyaAllah kita akan bergerak lebih kuat lagi. Yang mana kita nak pergi kepada seluruh pelusuk bahawa kesedaran kempen kuasa beli Muslim ni, macam saya sebut tadi, adalah untuk menyatukan umat Islam dalam satu payung ekonomi Islam secara total. Di musim COVID ni, dia buat macam mana untuk musim COVID ni, strategi dia? Okey, strategi ni kami menggunakan online. Online marketing. Alhamdulillah ada juga yang memang positif dan mereka membeli atau mereka mendapatkan kit kempen kuasa beli Muslim ni melalui online dan kita post. Yang kita post. Di dalam KBM kit ni kita sertakan dengan pengisian tentang kita punya kursus belia dan sebagainya, semua ada dah kita nyatakan dalam ni. Jadi mereka boleh dapat tahu melalui kita punya team yang akan berhubung dengan mereka untuk perkara seterusnya lah, untuk program yang kita adakan. Sekali lagi saya suka ingatkan pada para viewers kita, boleh tanya soalan, tak ada masalah kan. Tapi hari ni banyak pula yang bagus, hebat kan, macam puji-puji lah cakap. Tapi soalan tak ada. Tapi macam dia dah faham lah, maksudnya tuan dapat jelaskan dengan baik nampaknya untuk malam ni. Tapi kan setiap satu yang kita laksanakan, kita lakukan mesti ada cabaran ni kan. Terutama untuk beliau lah, macam tuan kata bukan senang nak mendekati geng-geng rampik lah apa dengan ni. Cabarannya tuan, bila ni tuan kata sampai Turun Padang. Kira Turun Padang ni dia mungkin ada cerita lain sikit je lah dengan pihak universiti, mungkin kadang-kadang pada dekan. Dengan kadang-kadang budak-budak ni budak uni pandai juga kadang ni nak dia bukan menentang lah. Dia kata orang lebih kepada dia nak argue balik. Sehingga macam mana tuan boleh berjaya ni? Mesti cabaran dia ni. Okey, antara cabarannya lebih kepada macam saya katalah tadi, skeptical thinking daripada umat Islam sendiri boleh melihat kepada kita bawa satu program ni, mereka menjurus kepada mengatakan kami MLM, direct selling, MLM, pelamburan dan sebagainya. Sebab mereka tidak bertabayun dengan kami. Mereka hanya mendengar fitnah-fitnah, terutama di media sosial lah Ustaz. Untuk mengetahui Ustaz, saya ada buat laporan polis sampai hampir 20 laporan polis tentang fitnah media sosial ni. Untuk menangkis fitnah-fitnah tomahan ni. Yalah, maklumlah akhir zaman ni orang kata mata pena lebih tajam daripada mata pedang Ustaz. Fitnah ni. Jadi cabaran yang keduanya adalah penerangan kita tentang kita punya program atau program belia ni sendiri. Ibu bapa itu sendiri, yang ada yang kata 3 tahun tu lama tu, sedangkan 3 tahun tu kalau belajar kat IPT lain pun sama juga Ustaz. Tapi bila kita kata 3 tahun kat sini kata lama sebab mereka tidak nak, kami bukannya macam IPT yang status IPT dan sebagainya. Tetapi ada CJ convocation tu. Tak ada. Tapi mereka tidak nampak bahawa kejayaan anak-anak ini dari sudut mereka punya akhlak, mereka punya kematangan fikiran, mereka punya jati diri yang itu. Tapi
Kami teruskan juga dan alhamdulillah bila penerangan tu kami dapat dijelaskan dengan baik dengan bukti-bukti yang kita berikan, malah saya sendiri bawa beberapa belia ke seminar atau ke mana-mana penerangan untuk buktikan bahawa inilah antara belia yang berjaya atau belia yang dapat kita didik, dapat ubah mereka punya hidup dan sebagainya. Barulah golongan-golongan ni percaya dan mula memberikan ruang untuk kami dekati lebih kepada mereka. Oh, maksudnya bila suatu berlaku Cik Nurudi bawa sekali dia punya. Saya bawa. Wah, tu saya bawa yang belia dan belia wanis. Contoh dua-dua, yang perempuan dan yang lelaki. Model hidup. Ya, role model tu. Supaya mereka tahu bahawa kita bukan omong kosong. Kita bawa, kita buktikan. Dan mereka bercerita atas pengalaman mereka sendiri. Bukan kita suruh cakap ni tidak. Sebab mereka merasai, mereka tahu bahawa apa yang mereka berubah. Sebagai contoh, ada seorang belia ni, gaji 8,000, 6,000, 7,000 sebelum dia kerja. Tapi duit tu tak tahu ke mana. Mak bapak pun, keluarga pun jauh. Tapi bila mereka, belia ni di sini, alhamdulillah Ustaz, berubah dari sudut lebih kepada menghargai apa yang ada, lebih kepada menjiwai perjuangan dan juga dakwah yang mereka buat tu lebih suka bercakap tentang dakwah, tentang perjuangan ekonomi umat Islam tu sendiri. Baik yang belia dan belia wanis, yang itu. Satu penilaian bagus dan saya sangat berminat. Sepatutnya ada pihak, ada ke macam bila dah ada pembuktian setidak-tidaknya, bila dia kata cabaran, ada tak macam bantuan sebenarnya bila dah ialah berjaya, macam kata mula-mula tu dibina atas infak ataupun ramai-ramai punya ekonomi jemaah. Ada tak macam bantuan lain, macam kerajaan membagi galakan ataupun dia bawa lagi tarik ke universiti untuk buka minda masyarakat ke? Ada tak bantuan jenis yang macam selain pada bentuk fizikal lah? Ada beberapa pihak yang menjemput kami untuk buat pembentangan ya. Contoh, kami juga mendapat sokongan, menerima sokongan daripada pelbagai agensi kerajaan Ustaz. Yang mana dari sudut program usahawan atau program belia ni, kami boleh memberikan penerangan secara rasmi, secara langsung, yang mana mereka menjadikan tempat dan kita dapat mewawarkan kita punya program. Dan sebelum COVID ni tu hari, kami mendapat banyak jemputan. Saya sendiri pun turun padang, rakan-rakan saya yang lain di pengurusan pun turun padang. Kita bahagi kepada beberapa zon, ikut zon-zon selatan, utara, pantai timur dan sebagainya. Jadi ini antara bantuan, bukan bantuan secara fizikal, tetapi ruang yang kita dapat masuk kepada mereka. Malah saya sendiri pun sampai ke peringkat, kalau nak sebut peringkat paling tinggi pun saya boleh capai kepada peringkat tahun 2001 kami buat satu program dinamakan Youth Apprentice. Youth Apprentice tu sampai ke peringkat menteri merasmikan program kami dulu. Sebelum ada Akademi DIPEN ni, kami buat program didik niaga belia Youth Apprentice. Kita gunakan tagline Let's Let and Play Business. Masa tu kita mengajak semua belia-belia hari ni cuba bidang keusahaan. Itu antara kejayaan kami pada 2011, dirasmikan oleh Datuk Seri Ahmad Sabri ketika itu Menteri Bidang Sukan. Dan juga program kami juga telah dirasmikan oleh Menteri Asas tadi ketika itu, staff saya, Datuk Seri Nur Omar, yang itu. Dan sampai ke peringkat TPM ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin TPM kita sekarang, sampai ke peringkat nasional lah kita punya program sebenarnya tahun 2011. Jadi bila sampai 2011 kita sampai ke peringkat paling tinggi, usaha-usaha yang kita buat bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia, kami mulakan semula pada 2019, tahun lepas, lebih kepada yang Islamik dia tadi. Jadi pembentukan generasi belia Islam ni yang kita buat hari ni, untuk antaranya yang boleh saya sebut di sini, kita nak melahirkan generasi pemimpin ekonomi yang beriman, yang mana mereka didedahkan dengan pelbagai aspek dunia dan ukhrawi lah, dunia ukhrawi, lebih kepada hari ini berniaga dengan Allah, atau kita boleh sebut kejar akhirat, dunia akan ikut. Itulah antaranya Ustaz. Kejar akhirat, dunia akan ikut. Satu kata yang menarik. Tapi memang betul pun, kejar akhirat, dunia ikut itu macam sikit macam tu guru saya cakap lah. Kau kalau belajar agama kan, dunia ikut kau. Macam tu lah kan. Dan saya tambah di sini Ustaz antara objektif program kita ni adalah untuk memupuk pemikiran golongan belia anak muda tentang kesedaran ekonomi dan survival masa depan mereka. Itu objektif kita lah. Itu yang kita nak. Dan survival masa depan ni
Bila kita bercakap tentang financial planning mereka di awal usia muda, contohnya graduan kita sebagai contoh atau pelajar-pelajar universiti kita kan. Contohnya mereka graduate umur 21, 22, 23 sebagai contoh. Saya ambil contoh pendekatan 7 tahun kemudian ketika umur mereka 30 tahun. Bila kita ceritakan tentang financial planning atau survival masa depan mereka, akhirnya apa yang mereka nak capai, golden dream mereka tu tak tercapai. Ini yang menakutkan mereka tak tercapai impian mereka. Sebagai contoh. Jadi bila kita rancang masa depan mereka melalui kewangan yang dari sudut konteks kewangan ni, baru mereka faham, oh patutnya kena macam ni. Sebagai contoh ni Ustaz, kalau Ustaz boleh dapatkan satu figure, berapa gaji diploma atau graduate degree hari ini rata-rata secara rata? Ada capai 4-5 ribu? 4,000 kena berapa tahun kerja tu? Kan mau dekat Jadi 15 ke 20. sebagai contoh, katalah yang kita lihat tadi 1,600, 1,800 sebagai contoh lah kurang 2,000. Okey. Sekurang 2,000 tu belum tolak lagi PTPTN, belum tolak lagi duit kereta, duit motor, duit petrol, duit pergi kerja, duit makan. Last kali LSDN lagi. Duit kepada ibu bapa. Paling last sekali lah. Kalau ada tak ada kan? Kalau ada. Kalau ada lah. Jadi ini yang kita nak beri kesan kepada mereka ni. Jadi macam mana mereka nak survive? Sedangkan mereka punya golden dream, okey, umur 29 kata nak ada rumah, beli rumah kan. So kita bercakap tentang tak ada riba kan. Macam mana nak beli rumah? Kalau dengan konsep riba lagi, dah sangkut dah kat situ. Sebagai contoh. Jadi ini yang kita berikan kesedaran-kesedaran ni. Jadi sebab tu kita sebut objektifnya adalah kesedaran ekonomi dan juga survival masa depan mereka. Yang kedua, misi kita adalah untuk usaha mengurangi dan mementeras gejala masalah sosial pengangguran di kalangan anak muda kita. Itu biasa yang kita dengar di mana-mana aktiviti pun. Dan seterusnya, yang kita ada visi kita ni lebih kepada untuk melahirkan generasi pemimpin ekonomi yang beriman, yang mana mereka tahu bahawa apa yang mereka buat ni semua kerana Allah. Mereka buat semua ibadah. Dan bukan hanya semata-mata untuk mengejar dunia. Tapi kalau mereka pergi kepada yang akhirat, dunia akan ikut. Itu yang mereka tak faham konsep tu. Tapi kita ketengahkan dari sudut kesedaran mereka, itu, ini dan sebagainya, mereka faham. Jadi akhirnya mereka buat semua kerana Allah. Mereka buat semua kerana usaha dakwah yang dia buat. Jadi manfaat yang Allah berikan ganjaran itu dah tersedia ada. Jadi mereka tak perlu takut apa-apa, bergantung kepada Allah yang merancang untuk mereka, dan mereka tahu bahawa mereka buat adalah untuk dakwah kepada umat Islam. Itu yang kita didik mereka, salah satunya. Terima kasih dulu Cik Nuruddin. Jadi kita menghampiri 1 jam kita sebenarnya. Dia sedar tak sedar. Saya tak puas lagi nak menanya ni sebenarnya. Mungkin kita akan ada untuk program mungkin. Part kedua. So saya rasa macam berminat untuk kita akan, mungkin kalau ada rezeki lagi. Cuba Cik Nuruddin, 1 minit setengah untuk Cik Nuruddin mengempengkan untuk belia ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di Intisar Official, kepada golongan belia terutamanya, kepada ibu bapa golongan belia. InsyaAllah selepas TKP ini kami akan bergerak ke seluruh negara untuk kita promotkan Akademi Belia, program didik niaga belia kita panggil di bawah Akademi Belia, di bawah Dewan Perkasa Nusantara. Atau anda boleh hubungi nombor yang saya sebut ini. Beliau adalah ketua program belia, iaitu Cik Faizal bin Hashim, 012 2244 317. Hubungi beliau, Cik Faizal bin Hashim, 012 2244 317, untuk dapatkan maklumat, untuk boleh buat pradaftar untuk diperdengarkan tentang kita punya program belia dulu. Seterusnya akan ada interview. Kita ada interview Ustaz interview tentang mereka punya latar belakang dan sebagainya. Dan baru kita ambil intake yang baru nanti insyaAllah. Sepatutnya intake yang kami nak ambil ni pada bulan Mei. Kalau tak COVID lah itu hari kita dah mulakan. Tapi kita doalah supaya COVID ni cepat selesai. Dan kita terus akan buat satu kempen besar. Dan dalam masa yang sama nanti program-program usahawan yang lain juga, macam kami buat kursus usahawan apa semua, kita akan mulakan secara pantas, supaya mereka tahu bahawa wujudnya di plan ini adalah untuk bantu umat Islam dari sudut pembangunan umat Islam, pembangunan ekonomi umat Islam, dari sudut pembangunan belia, seterusnya kepada nak membantu golongan peniaga dan pengguna di bawah 2P, iaitu kita panggil sebagai perkasa ekonomi 2P, pengguna dan peniaga, kuasa beli Muslim,
kempen Kuasa Beli Muslim Nusantara di bawah www.kuasabelimuslim.asia. Itu boleh layari kuasabelimuslim.asia. Nanti akan terputus, saya sambung sekejap lagi. Masa dah sampai. Ya, Ustaz. Itulah kelemahan sikit IG. Dia memang dia tetapkan 1 jam. Tengah cantik lah tu. Apa kita tapi banyak juga dapat kira. Tapi kalau ada orang tanya soalan, boleh kita ambil sikit-sikit kan? Boleh. Kalau ada ni, hari ni kita ambil sikit masa dalam 5 minit lagi untuk kita bagi peluang dan ruang untuk mereka. Tadi sikit pasal kempen penutup tadi. Boleh sambung sikit tadi daripada Cik Faizal tadi 0122244317 tu. Betul. Yang dari ke laman web tadi untuk yang daftar tadi. Okey, yang laman web untuk info kita punya program pengguna dan peniaga 2P ni, kita Kuasa Beli Muslim, www.kuasabelimuslim.asia. Rapat semua perkataan dia, kuasabelimuslim.asia. Kuasa Beli Muslim. Ya. Ada duk Asia Ini dah lebih dah Nusantara kata Nusantara kita pakai Asia. Ni dah Asia dah, bukan ASEAN lagi ni. Hebat ni. Setakat ni dah ada lah saya peribadi pergi turun ke Indonesia, dah mula buat sikit-sikit macam pemantauan. Ada. Tim kami ada pergi ke Indonesia untuk kita buat satu bridging atau kita buat satu usaha. Dan perkara tu saya tak boleh panjangkan lagi sebab masih lagi dalam proses untuk kita bawa produk ke sana. InsyaAllah doakan Ustaz, kalau diizinkan Allah dalam akhir tahun atau tahun depan kita dapat menembusi pasar Indonesia. Malah kalau nak diikutkan kempen kita ni disertai oleh mereka yang bukan Malaysian kat sini tapi yang berniaga di sini, yang mana kita ada sistem yang boleh memberikan mereka manfaat untuk perniagaan mereka di sini. Dan ada beberapa soalan ni. Ada Zeti Ali dia tanya, dah 2 soalan dia tanya, tadi belum dapat jawab lagi. Dia tanya macam mana dapat feedback orang, macam mana tu? Dapat feedback orang? Maksudnya dapat feedback orang tu macam mana? Positif lah. Maksudnya feedback orang tu dah sudah macam mana tu? Saya kata macam mungkin dia nak berniaga, nak dapatkan macam mana feedback orang. Setakat ni okey lah kan? Kalau macam orang kata tadi. Kami pun ada buat pembentangan persatuan-persatuan peniaga dan sebagainya. Kemudian ada lagi soalan macam mana sambutan di Indonesia? Sambutan macam saya kata, belum lagi kita buka pasaran di sana. Cuma kita dalam usaha untuk kita buka pasaran di sana, insya-Allah doakanlah. Dia ada beberapa kata orang tengah cari lain dah ni kan. Ya. Jika ada orang kenal yang boleh bawa kita main bantai-bantai masuk negara orang kan, mana kita tahu. Ada prosesnya. Kena jumpa tuan tanah juga kan. Itu betul tu. Adakah seluruh umat Islam boleh join DPIN? Dah memang betul-betul umat Islam lah yang boleh join. Yang bukan Islam tak boleh lah sebab nama pun untuk umat Islam kan. Tapi betul juga ada sikit lah. Kita alih sikit ke peringkat tempatan ni, peringkat nasional kita ni. Adakah yang non-Muslim yang masuk? Tak ada. Yang mu'alaf ada. Mu'alaf dah Muslim lah pun. Itulah dia. Yang Muslim tak ada lagi. Hanya terbuka untuk umat Islam sahaja. Yang belia-belia ni, mana yang tadi, yang seperti mana Encik Nuruddin maklumkan tadi, mana tu ada adik, siapa ke yang belia-belia ni, jangan lupa daftar, masuk ke www. Mana tadi hilang kuasabelimuslim.asia ataupun daftar kepada kontak Encik Faizal Hashim 012-2244-317 tadi untuk bersama-sama kita membantulah kan sedang kita tak boleh tak dapat belajar tak apa, tak dapat apa tak apa, tengok ada ruang dan peluang yang lain join lagi bagus. Sebelum kita akhiri ni, kepada mana-mana entiti yang nak kami buat pembentangan,
Mereka boleh kumpulkan apa ni, audience dalam 50 orang, 100 orang, membuat satu surat permohonan kepada pihak defense, dan kita akan perhalusi untuk kita hadir ke tempat mereka, khususnya untuk program belia ni. Kita buat penerangan, insyaAllah. Maklum je. Maksudnya kalau kita nak hantar surat tu macam mana tu? Ada alamat dia ataupun terus buka ada laman web? Dekat situ ada semua alamat lengkap? Ada. Semua ada. Dalam yang kuasa Asia tu ada kita. Senang. Sekali lagi saya suka ingatkan viewers. Bantu kita bersama-sama bangun dan bangkitkan ekonomi umat Islam sama. Kita dah ada bukti, ada kejayaan, dan bukannya baru 5 bulan buat. Kan? Dah bertahun sebenarnya. Dan macam Encik Nurdin dah daripada bawah lagi tu. Dia naik berdikit-dikit sampai ke peringkat dia jadi pengurusi dah sekarang, CEO. CEO mau kongkuang gaji berapa ni kan? Kau tengok kan? Itu kita cerita belakang, Ustaz. Okay. Jadi kita memang perlu sokongan macam ni. InsyaAllah kita sama-sama ni. Encik Nurdin, kita dah masa cemburi tu tidak tapi yelah masa tu memang dah ada macam ni juga masanya. Tapi setidaknya kita dah dapat berkongsi sedikit sebanyak maklumat bersama dengan rakan-rakan viewers ni semua. Dan rata-rata kalau kita tengok viewers ni semua sangat berminat dan sangat ni lah menyokong ni. Alhamdulillah lah tadi viewers kita pun tak henti-henti beri sokongan dan sokongan kepada kita. Tapi tunjukkan, jangan taib je kan, tapi tunjukkan juga. Sertai ni. Sebenarnya banyak lagi tanya, tapi mungkin kita akan pilih satu masa yang lain kan, satu masa yang lain yang berkaitan. Yang ni kita hari ni kita fokus untuk belia, untuk cari ruang untuk belia. Sebab sekarang ni belia kita dah banyak, sebab dekat Malaysia ni pun jalan raya pun bergantung pada belia. Ada generasi-generasi ni insya-Allah kita akan bantu. Yang akan datang mungkin kita akan buat tajuk yang lain insya-Allah. Encik Nurdin sedikit ucapan Ramadan. Selamat Ramadan. Okey, kepada semua umat Islam, terutama daripada generasi belia di Malaysia, saya ucapkan selamat berpuasa, selamat Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Dan kalau tak sempat, saya ucapkan selamat Raya Mak Batin dululah Ni tak tahu kampung saya lepas ke tak lepas ni. Saya kat Melaka nak balik Johor sekarang belum lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan semua usaha-usaha untuk generasi belia di Malaysia ni, khususnya yang nak sertai independen, kami alurkan sangat-sangat berbersah hati, dan sertailah Akademi Independen kerana apa yang kita sumbang, kita berikan dan yang terbaik untuk duniawi dan ukhrawi, insyaAllah. Saya pun bagi mewakili pihak Intisar Official, Minister Sempurjadi, mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan apa semua kan, sementara dalam kita berkomunikasi ni. Dan kami sebenarnya amat suka sebenarnya kan, rakan-rakan saya pun ini satu benda baru. Untuk makluman Tuan Nurdin, selama ni kita bersama dengan artis, ada juga dengan ustaz apa semua biasa, dan kali ni kita bawa satu baru lagi, pembaruan mengenai ekonomi. Kita tak nak juga bulan puasa ni yelah cerita pasal buat puasa je, puasa lah kan. Nak juga sebenarnya kesedaran tu penting, terutama ekonomi. Memang kita majoriti, tetapi jangan jadi minoriti segalanya. Cukuplah yang ada ni, duduk balik-balik. Kalau tak dapat kumpulkan komuniti Ustaz pun, alhamdulillah kita datang ke tempat Ustaz nanti, insyaAllah. InsyaAllah tunggu. Ada tu. InsyaAllah ada. Saya dah nampak tu, insyaAllah ada. InsyaAllah. Jadi itu saya sekali lagi ucapan ribuan terima kasih. Tak puas sebenarnya sejam ni. Minta maaf. Kita buat lagi tu. Jadi kita akan buat lagi insyaAllah kan. Kalau kita ada rezeki kita buat, mungkin ada slot khas. Sebab kali ni selepas ni kita akan dalam Facebook pun kita ada, mungkin bersama pedaja ke apa benda, mungkin Pradipian ada sekali bersama-sama kita. Kita doakan yang terbaik, dan kami doakan kesihatan Tuan bersama ahli, selain pada ahli dan juga keluarga, dikurniakan, dijauhkan pada wabak malapetaka bencana, dan kurniakan kesihatan dan rezeki limpah ruah. InsyaAllah terus maju di bawah pimpinan Tuan, insyaAllah Tuan. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Okey, demikian tadi sedikit sebanyak perkongsian bersama dengan Encik Muhammad Nuruddin Amirun. Pengerusi Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, bersama kita, sudi bersama kita insyaAllah. Kalau ada rezeki lagi, kita akan panggil lagi beliau di lain rancangan, mungkin masa yang lain, masa yang khas insyaAllah,
bersama-sama kita membantu ekonomi umat Islam. Dan insyaAllah pada hari ini merupakan hari minggu terakhir kita bersama Intisar Official. Esok kita bersama perancangan baru di dalam Facebook. Dan kita akan bertemu balik semula pada hari Isnin. InsyaAllah saya host juga untuk perkara program yang lain insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kami doakan anda semua sentiasa sihat. Jangan lupa bersama kami sembang santai wacana ilmu mencakna isu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.